Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan, puan-puan yang Allah rahmati. Lagi Allah kasih sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat menyambung kembali pembelajaran kita, pengisian tentang fakta sebenar tentang kisah para Nabi alaihi mussalatu wassalam, yang mana malam ini merupakan kelas siri kita yang ke-8. Ya, ini adalah kelas yang ke-8 yang kita dapat bertemu pada setiap Isnin, minggu yang pertama dan minggu yang ketiga. Sepatutnya siri 8 ni kita telah lalui pada Isnin minggu pertama yang lalu, tetapi Isnin minggu yang pertama yang lalu saya memberikan laluan kepada pengisian yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari. Sebab itu kita pada bulan ini kita hanya jumpa pada minggu ini. Maknanya malam ini merupakan Isnin minggu yang ketiga. Okey. Jadi malam ini adalah siri yang ke-8. Nota rujukan untuk malam ini telah dibuat hebahan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bagi sesiapa yang belum lagi mendapat nota rujukan, sila ambil nota tersebut di ruangan chat sesiapa yang mengikuti di dalam aplikasi Zoom ini, ataupun tuan-tuan boleh ambil nota tersebut di ruangan komen bagi sesiapa yang mengikuti secara langsung di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Okey. Siri ke-8 ni berkenaan dengan Nabi apa? Okey. Izinkan saya membuat sedikit pengulangan. Okey. Pada siri yang pertama dulu, tuan-tuan dan puan-puan telah mengetahui. Okey. Maksudnya pada siri yang pertama, pada nota yang pertama, okey, kalau tuan-tuan tengok saya paparkan nota ni, okey, sebelum tu tuan-tuan jelas suara saya malam-malam macam ni, dengar tak? Jelas kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin mengetahui kelas hari Isnin minggu pertama dan minggu ketiga ni sebenarnya belajar tentang apa? Okey, seperti poster yang dipaparkan, kita akan membincangkan tentang fakta. Ya, fakta-fakta tersebut adalah fakta-fakta yang berkaitan dengan para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang fakta-fakta itu merupakan fakta-fakta isu perkara yang kita selama ni belajar tentang para Nabi. Ada kala perkara itu dia ada lagi jawapan yang lebih tepat. Mungkin fakta selama ini kita kurang jelas. Mungkin fakta selama ini bukan itulah fakta dia, tetapi auta ke, kita tak tahulah. Jadi sebab itu kita mengambil inisiatif untuk kita melihat bagaimana kajian yang dilakukan oleh para ulama. Khususnya kalau tuan-tuan kena tahu bahawa perbincangan kita sebenarnya merujuk, buku rujukannya adalah buku Mawaqiful Anbiya'i fil Quran yang dikarang oleh Sahibul Fadilah Ad-Doktor Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, seorang yang berkaji kepada Al-Quran. Memang orang yang mahir dalam Quran. Banyak penulisan beliau. Jadi buku tu dalam bahasa Arab. Jadi kita mengambil usaha
kita menterjemahkan dalam bahasa Melayu. Tapi bukan menterjemahkan daripada satu perkataan kepada satu perkataan. Kita keluarkan maklumat-maklumat yang dibincangkan di dalam kitab itu dan kita letakkan di dalam nota dan kita sampaikan secara verbal. Jadi Nabi apa yang sedang kita nak belajar? Okey, kita masih lagi membincangkan kisah Nabi Allah Adam. Kisah Nabi Allah Adam yang ada 20 kemusykilan. Ada 20 isu yang isu itu isu yang kita nak cari fakta yang sebenar. Jadi kita masih lagi bincang kisah Nabi Allah Adam. Beberapa siri lagi kisah Nabi Allah Adam akan tamat. 20 kemusykilan. Yang mana nak tahu 20 kemusykilan tersebut isu apa, tuan-tuan kena tengok pada bahagian hujung nota siri pertama telah kita senaraikan. Ada 20. Jadi malam ini kita nak belajar isu tentang apa? Okey, malam ini kita nak tahu isu yang ke-15. Kita nak tahu selepas Nabi Allah Adam dia mendekati pokok tersebut, apa yang berlaku kepada dia dan Hawa. Okey. Kemudian kita nak bincang tentang Adam kalau dia dekat pokok yang Allah larang tu. Adam ni dia buat maksiat ke? Sedangkan dia tu kan Rasul, dia tu kan Nabi. Nabi Rasul kan maksum. Mereka tidak buat maksiat kepada Allah. Tapi Adam kan dia dekat, dia telah langgar perintah Tuhan. Jadi kita akan bincang malam. Adakah kesalahan Adam itu boleh dikatakan maksiat? Ataupun kalau dia maksiat, maksiat yang macam mana? Sebab apa kita kena bincangkan? Sebab kalau kita merujuk dalam kitab tafsir, baca dalam buku cerita sebagainya, kadang-kadang kritikan penerangan kisah Nabi Allah Adam ni secara tidak langsung boleh menjatuhkan martabat pangkat seorang Nabi. Sedangkan kalau dia Nabi, dia mesti maksum. Jadi kalau dia maksum, dia terpelihara daripada dosa. Jadi adakah Nabi Allah Adam dia mendekati pokok yang Allah larang itu, boleh kita katakan dia maksiat? Malam ni kita akan bincangkan. Kemudian kita akan bincangkan tentang hakikat maksiat Adam kepada Allah. Maksudnya Adam ni, apa tindakan dia buat setelah dia melanggar perintah Tuhan? Jadi adakah Allah marah kepada Adam? Adakah Adam ini termasuk orang-orang yang berdosa yang patut diberikan azab ataupun macam mana? Malam ni kita akan bincangkan. Dalam senarai kandungan ni ada 3. Sebenarnya ada satu lagi tambahan yang saya tak masukkan di sini, iaitu kita nak bincangkan tentang maklumat ini. Okay, jadi tuan-tuan tahu. Jadi tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan kena tahu. Tuan-tuan hadir mengikuti pengisian hari Isnin malam lepas Isyak, minggu pertama, minggu 3 ni isu pasal tuan-tuan nak belajar tentang apa? Tuan-tuan dah tahu dah nak belajar apa. Sebab tu alang-alang kita belajar, alang kita ikut, kita belajarlah. Saya akan terangkan semampu yang mungkin untuk tuan-tuan faham. Jadi ambil kesempatan tuan-tuan belajar. Dan apabila faham, nanti boleh sampaikan. Okey. Jadi kalau ikut pada silibus kita, kita akan tinggal lagi 3 isu lah. 3 isu. Yang ni insya-Allah nanti kita bincangkan pada bulan hadapan. Tahun depan lah. Tahun depan tu Januari 2022 kita akan buat kelas mungkin setiap minggu. Kerana
pengisian Ustaz Abdullah Bukhari mungkin akan tamat dalam beberapa siri lagi. Okey, jadi kita akan ambil peluang itu untuk kita lanjutkan. Atau bagaimana nanti akan dimaklumkan. Okey, tuan-tuan dah tahu hala 7 pembelajaran kita pada malam ini. Okey, ambil manfaat. Kalau perlukan penerangan, ada sebarang komentar, ada sebarang pertanyaan, boleh terus tuan-tuan cakap secara verbal ataupun tuan-tuan tulis di ruangan chat tersebut ataupun di ruangan komen di FB. Okey, malam ni kita nak belajar tentang apa? Okey, kita tengok dekat ni. Okey, tuan-tuan nampak tak slide yang PowerPoint yang saya bentangkan sekarang? Nampak tak? Nampak Ustaz. Alhamdulillah. Okey, kita nak bincangkan 4 isu. Ya, ada 4 kemusykilan. Sebab itu dalam nota tu, kalau tuan-tuan jumpa ditulis K. K tu maknanya adalah kemusykilan. Kemusykilan yang ke-15. Kita akan bincang tentang hasutan iblis kepada Adam selepas dihalau keluar dari syurga. Maksudnya begini. Kalau siri yang ke-7 pada 2 minggu yang lalu, ya, kita telah pelajari bahawa iblis telah menggoda Adam, mewaswaskan Adam. Akhirnya iblis bersumpah dengan nama Allah yang iblis itu adalah nak bagi nasihat. Dan akhirnya Adam telah terpedaya dengan tipu daya iblis tersebut. Isunya adalah ketika itu Adam berada di mana dan iblis itu berada di mana. Faham tak soalannya? Maknanya kita kan tahu iblis telah dihalau keluar oleh Allah daripada syurga kan. Bagaimana kalau dia dah keluar dari syurga, macam mana iblis tu dia boleh waswaskan Adam? Macam mana dia boleh hasut Adam tu? Macam mana iblis tu dia masuk syurga? Inilah isu yang kita akan bincang pada malam. Okay, sebelum tu saya tanya tuan-tuan dan perempuan. Setakat yang tuan-tuan dan perempuan tahu, pernah dengar, pernah belajar, bila situasi iblis dihalau daripada syurga? Bila? Adakah iblis dihalau daripada syurga selepas iblis tidak mahu sujud kepada Adam, ataupun iblis dihalau keluar dari syurga selepas dia menggoda Adam? Situasi yang mana antara dua tu? Siapa boleh kongsikan jawapan sebelum kita masuk kepada perbincangan? Boleh tak tuan-tuan dan perempuan? Selepas dia enggan sujud tu Ustaz? Selepas dia ingin sujud kepada Adam. Okey? Kepada Adam. Sebab dia macam dikira sebagai dia tak nak dengar arahan Allah yang suruh sujud tu. Okey. Dia dihalau selepas dia tak mau sujud. Okey. Bila pula berlakunya waswas iblis kepada Adam? Maksudnya, bila berlakunya peristiwa iblis menggoda Adam supaya dekat dengan pokok tu? Adakah selepas peristiwa dia tidak mahu sujud kepada Adam atau bagaimana? Boleh kongsikan lagi. Selepas tu akibat dia rasa macam dia dah berdendam lah dengan Nabi Adam ni yang menyebabkan dia dikeluarkan dari syurga tu. Wallahualam Ustaz. Ya. Jazakillahu khairah. Jawapannya betul. Okey. Tapi kalau kita pegang kepada fakta tadi tu kan,
Selepas Adam tak mau sujud kepada Iblis, dia dihalau. Iblis tak mau sujud pada Adam, dia dihalau kan. Lepas tu baru peristiwa dia menggoda Adam. Itulah perbincangan kita. Kalau dia dah dihalau keluar dari syurga, macam mana dia boleh goda Adam tu? Nah, itulah kemusykilan yang kita akan bincangkan pada malam ni. Oleh kerana itulah, kalau kita baca kitab-kitab tafsir, hati-hati juga. Bukan semua kitab tafsir ni kita boleh terima bulat-bulat 100%. Sebab itu kita memerlukan kepada kitab-kitab yang telah dibuatkan komentar, diberikan kritikan, dibuat kajian. Bahkan banyak riwayat Israiliyat yang mengatakan Iblis masuk ke dalam syurga itu setelah Allah halau dia. Dia menyorok-nyorok masuk sampai malaikat tak perasan. Sampai yang ada kata Iblis tu bertukar menjadi ular masuk ke dalam syurga. Adakah itu fakta yang ada sadarannya atau bagaimana? Pernah dengar tak pasal ular tu? Siapa pernah dengar? Tak pernah dengar, Ustaz. Tak pernah dengar, saya pernah dengar. Oh, tak pernah dengar. Okey, tapi yang pernah dengar apa? Saya pernah dengar tu Ya. menyamar sebagai ular masuk ke dalam syurga. Dia menyamar sebagai ular. Yang tu tak pernah dengar. Yang tu pernah dengar. Saya pernah dengar, ya. Alright. Jawapan dia sebenarnya ada pada ayat Quran. Mari kita tengok. Inilah fakta yang sebenar yang kita nak belajar. Okey, mari kita tengok. Okey, jawapan dia mudah, dia macam ni. Okey, rujukan utama kita adalah Suratul Al-A'raf ayat 12 sampai ayat 21 dalam mushaf muka surat 152. Okey. Ayat ni dari ayat 12 sampai 21. Okey. Dalam ayat ni ringkasan dia saya buat macam ni. Okey, cuma dalam nota tu saya tak buatlah dia punya flow chart dia. Ni saya baru tambahlah, boleh tengok. Okey, ringkasan dia begini. Okey, nanti kita baca ayat dia. Okey, flow chart ni, carta Ali ni, dia adalah daripada ayat 12 sampai ayat nombor 22. Okey, surah tu apa? Surah Al-A'raf. Jadi persoalan kita ni berada pada ayat ni sebenarnya. Macam mana Iblis tu dia boleh goda Adam? Adakah dia menyerupai ular masuk ke dalam syurga? Seperti mana riwayat Israiliyat tu? Jawapan dia sebenarnya ada pada Al-Quran tu juga. Okey, tengok ya. Okey, mula-mula ni kita ambil bermula ayat nombor 12 ya, Suratul Al-A'raf. Iblis dia tak nak sujud kepada Adam. Apabila dia tak mau sujud kepada Adam, Allah bertanya kepada dia. Jadi Iblis bagi jawapan yang kita tahu jawapannya. Dia mengatakan Adam daripada tanah, dia daripada api. Kemudian Allah dia dihalau keluar dari syurga dalam keadaan as-saghirin, dalam keadaan hina. Maknanya Allah Ta'ala halau dia keluar daripada syurga. Okey. Inilah jawapan yang kita tanya sebentar tadi. Bilakah Iblis itu dihalau keluar dari syurga? Jawapannya setelah Iblis tu dia enggan sujud kepada Adam. Jadi kita baca ayat dia. Ya, sambil itu saya akan tunjuk flowchart dia. Okey. Kalau kita rujuk dekat Suratul Al-A'raf ayat nombor 12, okey, kita boleh baca dekat ayat nombor 12 tu. Allah, kita terus pergi pada terjemahannya. Kita pergi terus kepada terjemahan ayat dia. Okey, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terjemahan ayat, Allah Ta'ala berfirman. Okey, apakah yang menghalang
dan menyekatmu daripada sujud ketika aku perintahkan. Jadi ayat 12 ni Allah ceritakan kepada kita tentang Allah bertanya kepada iblis. Allah tanya, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka?" Maka apa jawab iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis jawab apa? Aku lebih baik daripada dia, daripada Adam. Engkau jadikan aku dari api, sedangkan dia itu daripada tanah. Okey. Selepas itu Allah suruh buat apa? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Okay, Allah kata, selepas iblis berbangga diri dia terhadap Adam, dia tak mau sujud kepada Adam, membanggakan diri dia, Allah pun berfirman ayat 13. Allah kata, turunlah engkau dari syurga ini, kerana tidak patut engkau bersikap takbur di dalam syurga. Maknanya kita dapat belajar apa? Syurga ni, siapa nak masuk syurga adalah tempat orang yang merendah diri. Siapa yang ada sifat sombong, menolak kebenaran, merendah-rendahkan orang lain, dia tidak akan layak untuk memasuki syurga. Sebab itu Allah Ta'ala minta kepada iblis supaya turun dari syurga ni. Kenapa? Kerana dalam syurga tu tak layak penghuninya itu orang yang bersikap sombong. Lepas tu Allah kata apa? Fakhruj. Fakhruj. Maka keluarlah engkau. Ni Allah halau iblis keluar. Innaka minas saghirin. Allah kata, sesungguhnya engkau daripada golongan yang sangat hina. Dekat sini kita jumpa perkataan halau kan? Keluarlah engkau. Maknanya Allah menghalau iblis keluar daripada syurga setelah peristiwa dia tidak mahu sujud kepada Adam. Sebab tu kita buat flow dia macam ni. Ni kita dah buat lah dua ni kan. Okey. Setelah Allah halau iblis tu keluar daripada syurga, tak tamat lagi cerita dia. Okey, ayat 14, iblis minta kepada Allah supaya umurnya jadi panjang. Dia kata, qala anzurni ila yaumi yub'atsun. Iblis kata, berilah tempoh kepadaku sampai hari dibangkitkan. Maknanya dia minta, dia buat permohonan kepada Allah untuk dipanjangkan umur dia sampai kiamat. Allah kata apa? Qala innaka minal munzarin. Ayat 15, Allah berfirman, sesungguhnya engkau daripada golongan yang diberi tempoh. Maknanya permohonan iblis itu Allah kabulkan. Maknanya umur iblis tu panjang sampai hari kiamat. Okey, dah faham ayat ni? Okey, kita lanjutkan lagi. Okey, tengok susunan ayat dia. Okey. Kemudian iblis ni setelah dia dapat permintaan dia untuk panjang umur itu Allah tunaikan, iblis ni dia telah membuat aku janji. Maknanya dia telah buat satu kita panggil apa? Manifesto. Tapi ditunaikanlah. Dia buat satu janji pada ayat nombor 16, 17. Dia cakap apa? Yang bermaksud ayat tu. Dia kata, oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan aku telah tersesat, maka sesungguhnya aku akan bersungguh-sungguh menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Lepas tu iblis cakap lagi ayat 17. Aku akan datangi mereka dari depan ke, dari belakang ke, dari kanan dan serta dari kiri mereka. Lepas tu iblis kata apa? Engkau nanti akan dapati, engkau akan
engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Maknanya iblis setelah Allah kabulkan permintaan dia untuk panjang umur sampai hari kiamat, iblis telah bertekad dengan bersungguh-sungguh untuk menyesatkan anak-anak Adam. Dia kata selagi ada peluang, tak kiralah depan ke, belakang ke, kanan ke, kiri ke, dia akan menyesatkan anak-anak Adam. Lepas tu dia bagi tahu pada Tuhan, confirm, nanti engkau akan dapati tak ramai orang yang bersyukur. Okey. Kemudian apa lagi berlaku? Kita kena baca ayat nombor 17, 18. Okey, kemudian apa yang berlaku? Okey. Allah Ta'ala halau iblis ni keluar dari syurga buat kali kedua. Ni jawapan yang kita nak cari sebenarnya. Okey. Allah kata apa? Qala khuruj minha madhuman madhura. Allah kata apa? Keluarlah engkau dari syurga ni sebagai makhluk yang terhina dan terusir. Maknanya ini halau keluar dari syurga kali keberapa? Kali keberapa ni? Kali yang kedua lah kan? Kali kedua. Tengok carta ni. Okey kan? Tadi kan iblis minta panjang umur, dia buat janji untuk sesatkan anak Adam dan keturunannya, dihalau keluar dari syurga dalam keadaan yang terhina. Maknanya ada 2 kali halau. Kali pertama, kali kedua. Jelas. Ini bermakna, adakah iblis itu waktu halau yang kali pertama ni dekat kali pertama ni, dia terus keluar daripada syurga? Kenapa perlu halau kali kedua? Faham tak soalannya? Jelaskan. Adakah maksudnya dia tak keluar Ustaz lepas dia halau kali pertama tu? Iya. Masya Jawapannya halau tu halau. Halau tu pasti. Memang iblis akan keluar dari syurga tu pasti dah. Tetapi kata Syekh Salah, dekat ayat ni dapat jawapan dah. Kalau dia dihalau, bukan bermakna dia dihalau immediately. Faham tak maksud dia? Bukan dia dihalau pada ayat yang kita baca kali pertama dia dihalau keluar, bukan bermakna dia dihalau keluar terus keluar. Tak. Sebab apa? Buktinya Allah halau kali kedua. Menunjukkan bahawa iblis memang dia akan keluar pada neraka, daripada syurga tu. Tetapi dia tidaklah dihalau keluar secara as soon as possible. Nampak tak? Pasal apa? Pasal kita jumpa ada 2 kali halau. Kan? Takkanlah iblis tu dia tak nak keluar pada syurga, Allah halau. Menunjukkan daripada ayat ni, menunjukkan bahawa, kenapa Allah sebut 2 kali halau? Nak menunjukkan bahawa halau dekat sini bukanlah membawa maksud halau terus keluar daripada syurga. Maknanya Allah memberikan lagi beberapa tempoh iblis itu dia berada di dalam syurga. Inilah jawapan dia. Faham tak maksudnya? Maksudnya iblis tu sebenarnya memang dia dihalau. Fakta yang tak boleh ditolak, memang dalam Quran dia akan dihalau keluar. Tetapi adakah dia dihalau keluar itu terus dia keluar? Ataupun diberikan lagi dia tempoh beberapa masa. Macam kata, kau keluar daripada rumah ni dalam tempoh 24 jam. Ataupun dalam tempoh 48 jam. Contohlah. Tapi tetap kena halau keluar pada rumah kan. Itulah contoh dia. Cuma
Al-Quran tidak menjelaskan berapa lama tempoh diberikan kepada iblis. Dia berada di dalam syurga. Nanti kita akan bincang lagi. Bila dia keluar. Tapi tempoh dia berada dalam syurga tu setelah dihalau, Quran bahkan hadis tidak menjelaskan berapa lama. Adakah diberi tempoh 24 jam dia kena keluar? Wallahu ta'ala alam. Okey, dapat tak jawapan dia? Okey, maknanya mana datang isu ular yang masuk ke dalam syurga? Macam mana? Bahkan dia kata dia menyusup-nyusup masuk sampai malaikat pun tak sedar. Siapa belajar tentang malaikat, mustahil malaikat tak tahu. Jelas kamu dia faham tak? Mustahil Allah Ta'ala tak tahu. Betul tak? Kalaulah Allah halau keluar, tak dibenarkan dia masuk, kan? Tentu dia tak boleh masuk syurga walaupun jadi ular. Logik tak? Kita fikir logik tak? Takkanlah Allah Ta'ala tak tahu ular tu adalah iblis. Setuju? Takkanlah Allah boleh membiarkan ular tu masuk dalam syurga kalau itu adalah iblis, sedangkan Allah halau dia keluar. Jadi kalau kita kata macam tu kan, soalan macam Allah Ta'ala ni tak tahu ya ular tu adalah iblis. Kat situ kita ada satu isu lain dah. Okey. Tapi kalau kita baca ayat ni betul-betul, kita dapati kenapa Allah halau kali kedua ya? Oh, bermakna berdasar analisis Syekh Salah, dia kata halau tu bukan bermakna mesti halau keluar pada syurga tu immediately. Allah beri dia tempoh. Cuma tempoh tu saja tak diketahui. Oleh kerana dia masih lagi berada di dalam syurga, dia buat kesempatan apa? Lepas dia dihalau daripada syurga, ayat nombor 18 ni kan, Allah kata kau keluar dari syurga ni dalam keadaan makhluk terhina dan terusir. Allah kata sesungguhnya siapa antara mereka yang ikut engkau, aku akan pasti penuhi neraka engkau dengan mereka yang ikut engkau, kata Allah. Kemudian ayat nombor 19, Allah Ta'ala pesan kepada Adam dan isteri Adam supaya apa? Tengok ayat 19. Okay, faham ya? Ni susunan ayat, dia membawa maksud kronologi. Susunan ayat ni. Pada kita faham pada cerita ni. Jadi Allah kata, dan wahai Adam, tinggallah engkau dan isteri engkau di dalam syurga dan makanlah daripada apa yang kamu berdua sukai dalam syurga. Jangan kamu berdua menghampiri pokok ini. Kalau kamu dekati, kamu akan jadi orang yang zalim. Ini telah kita ulas tentang bab mengapa Adam dekat pokok tu. Kan? Jadi, lepas tu ayat 20. Selepas Adam mendapat perintah jangan dekat dengan sebatang pokok, barulah iblis itu datang. Fawaswatha lahuma syaitan. Setelah itu maka syaitan mewaswaskan kepada mereka berdua. Macam mana iblis tu dia boleh mewaswaskan Adam dengan Hawa? Jawapan dia, iblis itu dia masih lagi berada di dalam syurga. Mungkin dia berlaku dengan cepat. Allah bagi dia 24 jam ke, dia ambil kesempatan. Mungkin, kita tak tahulah berapa lama tempoh tu. Tapi pada ayat tadi menunjukkan macam mana dia boleh waswas Adam adalah dengan dia masih lagi berada di dalam syurga. So ayat 20 ni kita dah bincang pada siri yang ke-7. Okey, sampaikan iblis tu dia menggunakan teknik dengan dia bersumpah. Okey, maka habislah tentang kemuskilan ini. Kalau nak tengok ayat lain yang menunjukkan bahawa iblis juga dihalau oleh Allah pada ayat lain, kita boleh tengok dalam surah Sad ayat 7 hingga ayat 78.
Jadi ringkasan dekat flow tadi tu, okey, setelah iblis dihalau keluar dari syurga, maka Allah melarang Adam dan isterinya mendekati sebatang pohon. Akhirnya iblis mewaswaskan Nabi Allah Adam alaihi salam dan bersumpah sebagai pemberi nasihat. Jadi kemusykilan kita pada malam ini, bagaimana iblis itu boleh mendatangi Adam, mewaswaskan Adam. Berdasarkan bentuk ayat ini, iblis masih lagi berada di dalam syurga sekalipun dia telah dihalau oleh Allah daripada syurga, keluar daripada syurga yang tidak semestinya dia keluar daripada syurga itu dihalau keluar secara immediately. Wallahu ta'ala alam, ini hanyalah analisis analisis pada ayat ini sendiri untuk mencari jawapan bagaimana bagaimana iblis itu boleh mewaswaskan Adam. Wallahu ta'ala alam. Apa yang kita kupas pada malam ini, apa yang Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi kupas, bukanlah kita boleh kata ialah sebab tidak ada hadis yang kata iblis tak keluar email, itu tak adalah, tak ada nas yang jelas. Tapi berdasarkan ayat ni kita boleh tengok sampai kenapa ada halau 2 kali ni. Ya, menunjukkan kali pertama tu memang iblis tak keluar lagi. Lepas tu Allah halau kali kedua. Menunjukkan bahawa memang iblis tu akan keluarlah. Disebabkan ada halau 2 kali di sini, menunjukkan bahawa halau di situ bukanlah bermakna dia terus keluar daripada syurga. Tapi bila mereka keluar, bila betul-betul iblis tu dia memang takkan dapat masuk syurga dah. Bila agak-agak memang dia keluar pada syurga tu, jawapan dia ketika mana Adam turun dari syurga, Hawa turun dari syurga dan iblis pun turun. Itu waktu dia sebenarnya. Waktu yang sebenarnya iblis keluar daripada syurga apabila Allah telah menghalau juga ketika mana Allah menurunkan siapa? Adam, Hawa daripada syurga. Ketika itulah juga iblis itu Allah turunkan. Ada ayat Quran yang sebut macam tu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi ini kemusykilan yang dapat kita jawab. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, tuan-tuan dapat? Jelas tak? Boleh faham tak? Boleh faham ke tak boleh faham? Jelas. InsyaAllah faham Ustaz. Okey. Jelas ya? Okey. Jadi kita terus kepada kemusykilan yang ke-16. Okey. Isu dia adalah setelah Adam dia makan buah daripada pohon yang Allah larang tadi, kan aurat dia terbuka. Ya, aurat terbuka kan. Isunya adalah kita nak bincang dekat sini, buah apa yang dia makan tu sampai menyebabkan buah tu makan terus aurat terbuka. Faham tak? Seolah-olahnya buah tu kalau dimakan mungkin bajunya terkoyak ke, mungkin bajunya terlucut ke, kan? Buah apa dia makan tu? Lepas tu isu kenapa lepas dia makan tu terbuka aurat dia? Ni kita akan bincangkan dekat kemusykilan nombor 16 ni. Faham tak maksud dia apa? Maksudnya isu dia memang kita belajar. Dalam ayat Quran memang Allah Ta'ala kata Adam tu aurat mereka telah terbuka setelah memakan buah itu. Cuma isu yang kita nak bincangkan, aurat apa yang terbuka tu? Macam mana hanya makan buah aurat tu boleh nampak? Di mana aurat tersebut sebelum dia makan buah? Adakah aurat itu Allah Ta'ala lindung dia dengan rambut ke,
dengan bulu ke? Tak tahu kan? Jadi itu yang kita nak bincangkan. Jadi kita lihat kemusykilan tu. Okay, jadi kita kena tengok dulu ayat Quran. Okay, kita tengok ayat Quran. Cuma isu ni mungkin jarang jugalah dibahas. Atau siapa tahu buah dimakan tu buah apa sampai boleh terbuka aurat tu. Kan? Hebatnya buah tu kan. Okey. Macam mana kita boleh kata makan buah tu terbuka aurat? Okey. Jawapan dia kita kena tengok dulu sumber. Ayat mana yang kata aurat Adam terdedah, aurat Hawa telah terdedah. Okey. Kita ambil maklumat tu dalam suratul Al-A'raf ayat 22. Rujukan kita kedua adalah surah Taha ayat nombor 121. Okey. Kita lihat dulu ayat tu. Kita kena kombinasikan dua ayat ni untuk kita dapat melihat macam mana aurat itu terbuka. Okey. Kita baca dulu ayat suratul Al-A'raf ayat nombor 22. Okey. Dekat ayat ni Allah Ta'ala mengatakan, saya terus ambil daripada falamma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma dhaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma. Okay. Setelah mereka dhaqa, memakan, merasai syajarah, maknanya memakan buah pohon itu. Badat, terdedahlah, terbukalah, terzahirlah, lahuma, kepada mereka berdua. Ma kat sini merujuk kepada Adam dan Hawa. Terdedahlah, terbukalah kepada mereka berdua sawatuhuma, aurat kedua-dua mereka. Kan, ini isu perbincangan kita. Okey. Lepas terbuka kedua-dua aurat mereka, Adam nampak aurat dia terbuka, Hawa nampak aurat dia terbuka. Mereka buat apa? Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Mereka mula menutupnya dengan daun daripada syurga. Kita bukan nak bincang isu tutup dengan daun apa. Tapi kita nak bincang yang paling utama, aurat kedua-dua mereka terdedah. Okey, kalau kita baca pada ayat ni, cuba kita faham yang tersurat dan tersirat. Maksudnya begini. Maknanya, aurat tu akan terdedah jika apa? Aurat tu terdedah setelah mereka memakan buah itu. Betul tak? Betul. Ini bermakna sebelum mereka makan buah itu, maknanya aurat mereka terdedah tak? Aurat mereka tidak terdedah lah. Okey. Okey. Sekarang ni, kejap. Okey. Aurat mereka tidak terdedah. Okey. Adakah sebelum mereka memakan buah itu, mereka tahu itu aurat yang perlu ditutup? Soalannya, kita fahamlah. Kalau mereka tak makan buah tu, tentulah auratnya tidak akan terdedah. Betul kan? Okey. Kerana mereka dah makanlah, aurat mereka terdedah. Lepas tu mereka buat apa selepas aurat terdedah tu? Mereka menutupnya dengan daun. Kenapa mereka menutupnya dengan daun? Maknanya, persoalannya, adakah sebelum
mereka makan buah tersebut, adakah mereka tahu itu aurat yang perlu ditutup? Wallahu ta'ala alam. Tetapi kalau kita baca pada ayat ini, kita boleh faham kenapa mereka tutup. Maknanya mereka baru tahu itu aurat yang perlu ditutup. Maknanya kalau tak makan buah tu takkan terdedahlah aurat tu. Tapi apabila telah makan buah tu, terdedahlah aurat tu. Akhirnya mereka menutup. Maknanya mereka mengetahui, Adam mengetahui, Hawa mengetahui bahawa itulah aurat yang perlu ditutup. Okey, jelas. Kalau kita baca ayat ni, dia tidak menyebutkan bila aurat itu terdedah. Adakah on the spot setelah makan buah tu terdedah atau macam mana? Kalau kita baca ayat Al-A'raf ni, kita tak akan dapat jawapan dia. Bila aurat tu terbuka? Kita tak akan dapat jawapan dia. Kita memerlukan apa? Kita perlu merujuk satu lagi ayat lain. Ketika kita baca dalam surah Taha ayat 121, kita dapat jawapan dia. Fa'akala minha. Kemudian mereka berdua memakan daripada pohon itu. Nampak tak huruf fa dekat sini? Fabadat. Ada huruf fa kat sini kan? Sekejap, saya guna pen yang kecil sikit. Sekejap ya. Nampak tak huruf fa kat sini? Sekejap ya. Izinkan saya sekejap. Ni nampak tak huruf fa? Fabadat fa. Fa dekat sini kita terjemahkan dia lalu kan, ataupun maka. Fa dekat sini kalau kita belajar penggunaan dia dalam Quran, dia merujuk kepada perbuatan yang berlaku secepatnya, selepas makan. Maknanya yang pertama makan dulu. Situasi pertama makan. Lepas makan tu apa jadi? Fabadat lalu. Lalu dekat sini membawa makna lepas makan tu dia berlaku dengan on the spot. Aurat mereka fabadat lahuma sawatuhuma, lalu maknanya dengan cepat terdedahlah kepada mereka berdua aurat masing-masing, dan watafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, dan mereka berdua cepat-cepat menutupnya dengan daun daripada syurga. Jadi kalau kita baca surah Taha, kita dapat belajar, dapat satu maklumat, okey, bahawasanya pendedahan aurat itu, ternampaknya aurat Adam dengan Hawa itu, dia berlaku dengan cepat setelah mereka memakan buah itu. Maknanya dia makan je buah tu, maknanya Adam pun makan, Hawa pun makan, terus fabadat, terdedahlah mereka aurat masing-masing. Cuma kita tidak diberitahu oleh Allah buah tu buah apa, macam mana mereka makan. Sebelum mereka makan buah tu, mereka pakai baju ke? Mereka ada bulu-bulu ataupun rambut-rambut yang tutup ke? Al-Quran tidak menceritakannya. Tetapi Al-Quran seolah-olah kalau kita faham dekat sini, Allah tak nak lama-lama cerita beraurat ni. Cepat-cepat mereka tutup. Faham tak cerita dia? Jadi kalau kita baca ayat tu,
Allah Ta'ala tidak panjangkan cerita tu pasal aurat tu. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu. Kalau kita baca pada ayat sebelumnya, memang salah satu misi utama syaitan adalah ingin memalukan Adam dan Hawa dengan memogelkan Adam dan Hawa. Itulah hasad iblis kepada Adam dan akhirnya dia percaya. Tetapi iblis telah gagal juga. Kenapa? Kenapa iblis gagal juga? Adam dan Hawa cepat-cepat mencari daun di dalam syurga untuk menutup aurat mereka. Ini kita semua sebagai anak-anak Adam, kita kena tiru macam ibu dan bapa kita. Fitrah manusia adalah menutup aurat dia. Menutup kemaluan dia paling khusus sekali. Aurat, kita fahamkan aurat kan? Kalau lelaki, kita kata dari dalam mazhab Syafi'i, daripada lutut sampai ke mana-mana? Daripada pinggang sampai ke lutut kan? Kalau perempuan dari mana ke mana? Itulah aurat. Maksudnya, syaitan, iblis, memang cara dia nak bagi umat ini rosak adalah membagikan manusia itu tidak berpakaian. Cuba kita tengok sekarang. Betul tak? Ramai orang. Sekarang ni kan dalam dunia kan, sampaikan diperjuangkan pula hak asasi manusia untuk berpakaian. Tengoklah. Orang yang suka melondeh-londehkan, suka menampakkan aurat dia, tidak ada perasaan malu, sebenarnya dia telah melanggar fitrah yang ada pada sifat Adam dan sifat Hawa. Sebab Adam dan Hawa mereka tutup dengan daun, baru mereka tahu, oh itu aurat yang perlu ditutup. Jadi kalau kita tengok model apa yang tu ratu cantik lah, apa bla 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 dalam filem sebagainya, itu semua adalah kejayaan iblis. Daripada aurat inilah akan membuka kepada banyak syurga. Sebab itu memang kita patut belajar tentang kisah Adam dan Hawa. Kerana gen kita, DNA kita, fitrah kita itu ada pada penciptaan Adam dan Hawa. Maknanya iblis ni walaupun dia berjaya membuka aurat Adam dan Hawa, tetapi Adam dan Hawa mengambil tindakan mencari daun untuk menutup aurat mereka. Okey, di sini kupasan yang kita nak bincangkan. Jelas tak tuan-tuan perempuan? Cuma kita tak tahulah buah apa, sebelum tu mereka pakai pakaian apa, tidak dijelaskan sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Ada orang mengatakan apa ni, buah tu namakan buah kuldi. Okey. Dan Israelite. Israelian. Okey. Buah itu dia tidak ada nama spesifik. Okey, tapi dia buah. Khuldi itu sebenarnya puan ya. Khuldi itu bukanlah nama buah. Khuldi itu kalau tengok dekat dia dalam ayat ni. Okey, kejap. Kalau tengok dekat nota yang siri yang lepas sebelum ni, waktu kita baca tu, kejap saya tunjukkan ayat dia. Kejap. Ada tak ayat dia tu? Kejap. Saya takuna malaikat al-khalidin fatallahu masyaitan. Ni. Kalau puan tengok dekat ini nota yang siri 7 ya. Dekat kemusykilan 14. Nanti kalau tengok dekat ayat surah Taha, bukan surah Taha, dekat surah Al-A'raf, ya, dekat bukan surah Al-A'raf, maafkan saya. Dekat surah Taha ayat 120 akan jumpa perkataan hudi dekat sini.
Nampak tak? Al-Khuldi. Kalau petang tadi kami belajar kisah syurga khuldi. Tetapi ada pokok khuldi. Nampak tak perkataan khuldi ni? Kan dia kata, Iblis. Salah satu cara dia nak attack Adam, dia ajak Adam, dia kata apa? Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Kalau dikatakan buah itu buah khuldi, memang disebut buah khuldi. Cuma khuldi itu bukanlah nama spesifik buah. Macam kita kata buah tembikai. Buah tu nama tembikai. Bukan nama buah. Tetapi khuldi dekat sini adalah hasil makan buah itu. Khuldi kat sini maknanya apa? Kalau kita baca dekat sini, Iblis kata apa? Adam, nak tak aku tunjukkan kepada engkau syajarati, pohon yang menyebabkan engkau hidup kekal. Sebenarnya khuldi ni adalah kesan kepada buah yang dimakan. Tapi yang kata buah dimakan tu bagi kekal hidup bukan Allah tapi iblis lah. Jadi memang tak tepatlah kita kata buah tu namanya buah khuldi. Kalau dia nama buah tu tak betul lah. Tapi kalau dikatakan buah itu buah khuldi, khuldi dekat situ merujuk kepada kesan makan buah itu, ikut kata syaitan, buah itu buah khuldi kerana khuldi dekat situ bermakna boleh menyebabkan hidup kekal selama-lamanya. Wallahu ta'ala alam. Jelas puan? Dapat bedakan antara nama buah dengan kesan memakan buah tersebut. Terima kasih Ustaz. Okey. Kita dah jelaskan tadi kan? Okey. Jadi kita terus pergi kepada isu yang ketiga. Kemuskilan yang ke-17. Okey. Boleh kita teruskan lagi tuan-tuan dan puan dalam 15 minit lagi? Boleh ya? Boleh Ustaz. Boleh, alhamdulillah, syukur pada Allah. Semangat tuan-tuan dan puan ni tengok Pagi kelas, petang kelas, malam kelas, alhamdulillah. Manfaatkan. Okey. Kita lihat kepada isu yang ketiga, kerdahakaan Adam alaihi salam terhadap perintah Allah. Okey, bahasa kita derhaka, bahasa mudahnya adalah maksiat. Okey, kita tengok dekat sini. Okey ya. Kita tengok di sini, kita nak tengok macam saya rasa kita kena pergi satu isu lain dulu supaya kita dapat lebih jelas. Saya nak lompat dulu ke sini, boleh tak? Kita pergi dulu yang ke-18 tu. Sebab dia lebih mudah nak faham. Okay, tengok yang ke-8 dulu, yang ke-18 dulu ya. Okay, kita nak tengok. Adakah Adam dia memakan buah itu, dia tergolong dalam orang buat maksiat? Kita dah ambil dulu isu ni. Isu rasa lebih elok saya mulakan dengan isu ni dulu. Baru kita patah balik isu ke-17 tadi. Okey. Ayat rujukan dia, kita tengok. Surah Taha ayat 121. Okey. Kita tengok dulu surah Taha ayat 121 dan kita akan rujuk surah Taha ayat 115. Ini jawapan dia. Adakah perbuatan Adam memakan buah yang Allah larang itu, dia digelar sebagai perbuatan maksiat? Dia dah buat maksiat? Jawapannya adalah ya. Ya tu tak habis lagi lah. Pegang dulu ya tu, pegang. Adakah Adam tu dia buat maksiat? Ya.
ia tu, pegang ia tu dulu. Tapi tak habis lagi, tunggu, dia ada huraian lagi. Okey. Bukan saya kata, Allah yang kata. Kita tengok dekat ayat mana? Tengok surah Toha ayat 121. Tengok perkataan yang saya highlightkan dengan warna kuning tu. Ayat 121. Kan selepas dia makan, lepas tu dia tutup aurat kedua-duanya dengan daun-daun syurga kan? Allah kata dekat sini. Wa'afa Adamu rabbahu faghawa. Dapat tak perkataan wa'afa? Kita terjemah derhakalah. Dengan sebab dan dengan itu derhakalah Adam kepada Rabbnya, faghawa, lalu dia tersalah jalan. Perkataan wa'asa ni maksiat lah. Kita dah sebut maksiat kan. Dia bukan maksiat, dia maksiat ain. Jadi secara zahir memang Adam telah buat maksiat kepada Allah. Sebab Allah yang kata dalam ayat ni wa'afa Adam, dan dengan itu derhakalah Adam. Maknanya telah buat maksiatlah Adam kepada Rabbnya. Okey, pegang dulu elok-elok, faham baik-baik. Dari sudut perbuatan zahir dia, memang perbuatan Adam tu dia telah berlaku maksiat kepada Allah. Cara zahirnya macam tu. Sebab Allah yang sebut. Okey, faham Okey. Cuma ya, betul cuma. Okey. Cuma adakah maksiat yang Adam lakukan itu, maksudnya kederhakaan Adam itu merupakan sebenar-benar maksiat yang macam kita lakukan? Dia Nabi kan? Takkan dia buat maksiat. Kalau kita kata, ya, secara zahir memang dia buat maksiat. Kalau kita perpandukan ayat surah Taha ayat 121 ni, zahir dia memang dia buat maksiat. Cuma perincian dia adalah maksiat yang Adam buat tu, dia sebenarnya bukanlah dikategorikan maksiat yang sebenar-benar maksiat. Macam mana tu? Okey. Cara kita nak faham, kalau kita sebut maksiat kan berdosa kan? Betul tak? Maknanya Adam Nabi pun buat dosa ke? Dia buat maksiat, betul lah. Dia berdosa lah. Tapi kita belajar, Nabi dan Rasul tu maksum. Ini yang kita nak bincang. Inilah termasuk dalam kemuskilan. Penting kita. Dulu mengaji, Nabi dan Rasul tak buat maksiat. Tapi kenapa Adam ni dia buat maksiat? Kenapa dia buat dosa? Sebab itu kita kena mendalami lagi belajar. Okey. Dosa yang Adam buat ni, sebenarnya dia bukanlah dosa yang dilakukan dengan sengaja. Faham tak? Dosa yang sengaja, sengaja tak nak solat, tak nak puasa, tak nak bayar zakat. Ada tak orang, aku tak sengajalah tak bayar zakat. Aku tak sengajalah tak sembahyang. Ada kan? Tak ada kan? Jadi, memang ia boleh dikatakan berdosa kepada Tuhan. Tetapi dosa itu sebenarnya dia bukanlah dalam erti kata dosa yang hakiki sebenarnya. Kenapa kita kata macam tu? Okey. Kita kena rujuk ayat dalam surah Taha 115. Allah yang kata. Bukan saya kata, Allah yang kata sendiri. Okey.
Yang pertama kita kena faham macam ni. Okey, pertama kita kena faham macam ni. Tolong gariskan perkataan wa'asa. Wa'asa. Wa'asa di sini, okey, ia merujuk kepada kata kerja past tense. Wa'asa adalah kata kerja yang telah lalu. Kata kerja yang telah lalu. Menunjukkan sekali je Adam tu dia telah afa. Faham tak? Kenapa kita kena tekankan tu? Nak menunjukkan kesalahan Adam tu dia buat dah berlaku dah. Sekali je. Lepas tu Allah guna wa'asa. Telah derhakalah. Banyak kali ke? Kali tu je. Okey, tetapi derhakanya Adam ni sebenarnya ia tidak dinamakan derhaka. Kenapa kita cakap macam tu? Kan dia dekat dengan pokok tu. Dia makan kan dalam Quran. Dia dah langgar, betul lah. Kalau kita baca ayat, memang dia langgar perintah Tuhan tu. Betul. Tapi kalau kita baca lagi, kita akan jumpa rupanya Adam dia melanggar perintah Tuhan tu sebenarnya dalam keadaan dia tidak sedar, dalam keadaan dia tidak sengaja. Dalil kat mana? Ni dalil dia. Tengok dalam surah Taha ayat 115. Allah kata apa? وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ. Dan sesungguhnya telah kami berpesan kepada Adam dahulu. Pasal tu bahasanya Allah perintah, jangan dekat dengan pokok tu ya Adam. Allah kata, lain-lain kau makanlah, nak makan apa. Tapi jangan dekat pokok tu. Tapi apa berlaku kepada Adam? Tengok Allah kata, Fanasiya. Fanasiya ni apa? Dia telah lupa. Tengok Allah kata, dia telah lupa. Walam najid lahu azma. Dan tidak kami dapati padanya kemahuan yang kuat. Kemahuan yang kuat tu maksudnya Adam, dia makan buah tu dalam keadaan bukan dia bersungguh-sungguh. Faham tak maksudnya? Maksudnya Adam tu, dia makan buah tu dalam keadaan dia tak sedar. Kau faham tak? Allah kata, tidak kami dapati padanya ada satu keazaman. Dia tidak ada tekad yang kuat untuk makan buah tu. Dia lupa. Allah yang kata pasal Adam. Maknanya, apa makna fanasia? Lupa. Dia lupa yang Tuhan perintah kepada dia dekat dengan pokok tu. Lepas tu dia tidak ada keazaman yang kuat. Kalau dia lupa, kalau orang melanggar perintah Tuhan dalam keadaan dia lupa, dikira tak dia tu berdosa? Dia patut tak dia beri balasan? Contoh tuan-tuan dan perempuan, terlupa. Aku tak solat maghrib tadi. Ya Allah, berdosa tak tuan-tuan dan perempuan? Berdosa tak? Kalau buat-buat lupa tu lainlah. Terlupa. Ni memang Allah kata dia lupa. Yang Tuhan perintahkan dia jangan dekat tu pokok tu Adam. Jadi, apa yang Adam buat tu sebenarnya pada zahir dia, memang kita faham melanggar arahan Tuhan tu memang maksiat dan berdosa. Tetapi kalau kita dalami ayat ni, Adam buat tu dalam keadaan dia lupa. Dan dia bukan ada kemahuan yang kuat. Allah yang bagi tahu. Bukan kita nak defend. Kita kena defend lah sebab dia Nabi kan. Tapi Allah bagi tahu. Tuan-tuan faham tak maksud saya?
Jelas tak? Macam kita bagi contoh lah, kita macam kita puasa kan. Tiba kita makan. Berdosa tak kita makan tu ketika kita patut berpuasa? Tak. Kita buat maksiat tak? Dari sudut zahir, makan ketika bulan puasa, maksiat lah. Berdosa lah sebab tak puasa. Tapi, hakikat sebenarnya, ia bukanlah maksiat. Dia bukan berdosa. Sebab apa? Sebab dia lupa. Kalau dia lupa, tengok hadis Nabi. Nabi kata apa? Dalam hadis sahih, riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Tuan-tuan, ada tak hadis yang nota? Ke saya baru tambah? Tengok, ada tak dalam nota? Ada tak? Tak ada. Tak ada, Ustaz. Oh, mohon maaf ya. Mohon maaf. Okey, hadis ni, kalau tuan-tuan boleh baca huraian panjang dia, hadis ni adalah hadis dalam kitab hadis 40 An-Nawawi. Hadis ni dia duduk pada hadis nombor 39. Hadis ni Al-Imam An-Nawawi dia jadikan hadis ni salah satu dasar agama. Apa sabda Nabi SAW? Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan kesalahan. Al-khata'a, kesalahan yang dibuat tanpa sengaja. Allah Ta'ala akan memaafkan kesalahan orang yang lupa dan orang yang dipaksa buat. Memaafkan tu maksudnya Allah Ta'ala tidak mencatat perbuatan mana-mana hamba daripada umat Nabi kalau dia ada 3 perkara ni. Kalau dia terlupa, kalau dia tak sengaja buat, kalau dia dipaksa buat. Kita dipaksa minum arak, dipaksa minum arak. Kau minum arak? Faham tak? Macam kisah dulu Gad yang dipaksa supaya jangan berpuasa kan? Viral isu sebelum ni kan? Kalau dia dipaksa untuk dia berbuka, kau berbuka, maka kalau dia dipaksa, perbuatan dia tak puasa itu, Allah Ta'ala maafkan. Dari sudut zahir, kau tak puasa, kau berdosa. Tapi pada hakikatnya, situasi itu mengeluarkan dia daripada dia berdosa. Begitu juga kita lupa. Jadi dekat sini menunjukkan bahawasanya Adam, memang dari sudut zahir kita nampak dia buat maksiat. Sebab dia langgar perintah Allah. Dia berdosa. Tetapi jika kita hayati, belajar pada malam ni, pada hakikatnya dia melakukan larangan itu adalah dalam keadaan dia lupa. Kita faham tak maksudnya? Okey. Lepas tu, masih ingat tak pada minggu lalu? Minggu lalu pula. Pada seri 7 yang lalu, kita dah kupas. Adam ni, dia termakan pujukan iblis kerana iblis telah bersumpah. Sedangkan Adam tak tahu pun tentang ada wujudnya sumpah tu. Dalam masa yang sama, Adam dia tak tahu yang wujudnya sumpah tu daripada iblis. Kat situ pun macam benda yang perbuatan tidak tahu. Kalau tidak tahu pasal iblis tu, menunjukkan apa? Kita tak tahu pun kita kawan dengan orang jahat. Kita tak tahu pun. Faham tak? Jadi kita dimaafkan. Jadi sebenarnya hasil kesimpulan dia, sebenarnya Nabi Allah Adam tu, kesalahan dia makan pohon itu, kalau kita gabung dengan siri 7, dengan siri 8, kesalahan tu sebenarnya kita panggil apa? Dia bukanlah dosa. Faham tak? Sebab tu Nabi ni dia maksum. Tetapi kesalahan dia tu kesalahan yang berbentuk macam, kita panggil apa? Kesalahan dalam bentuk ijtihadi lah. Dia macam tu. Kita jelas tak maksudnya?
Kan? Sebab apa? Sebab kita belajar Nabi ni maksum. Kan? Terpelihara pada dosa. Tapi kisah Adam ni kalau tidak dimurnikan, tidak dilihat dari sudut pelbagai sudut ayat-ayat Quran, kita telah mencemarkan, menjatuhkan nama Nabi Allah Adam sedangkan dia Nabi. Dan kita telah ulas dalam kelas yang lalu. Kenapa Allah nak perintahkan Adam makan buah tu? Betul tak kan? Kalau tahulah Adam ni, dia boleh terlupa kan? Itulah kita telah ulas dalam kelas yang lalu. Adam ni, dia buat macam tu, Allah buat macam tu kerana nak bagi training dekat Adam. Belajar wahai Adam. Nanti kalau kau turun sebagai khalifah di muka bumi, engkau akan melaksanakan beberapa titah dan perintah dari Allah. Jadi sebelum kau turun kat muka bumi, engkau belajarlah dalam syurga ini adanya larangan. Ada benda kau boleh buat, ada benda kau tak boleh buat. Itu telah kita ulas. Maknanya kisah Adam ni merupakan kisah yang memang Allah Ta'ala telah aturkan. Tapi di sebalik aturan tu, dia ada hikmah. Sebab tu kita kena ingat. Setiap takdir Allah, dia pasti ada hikmah dia. Ya Allah nak kita belajar. Okey, jelas tuan-puan ya? Dapat ya? Okey. Kalau dah jelas dan faham, barulah kita senang pergi kepada yang ke-17. Kita habis sikit malam ni. Boleh lagi sikit yang ke-17. Ke nak sambung 2 minggu lagi? Boleh. Habiskan Ustaz. Boleh? Boleh, insyaAllah. Saya ikut tentang perempuan ni. Okey. Tuan-tuan tak ada isu elektrik tak ada isu lain ke tak banjir tempat perempuan Okey. Jadi saya terus ke-17 kan. Okey. Jadi yang ke-17 kita nak tengok Adam ni dia buat apa sejurus selepas dia memakan buah daripada pohon yang Allah larang tu. Apa dia buat? Sebenarnya Allah Ta'ala nak suruh kita belajar daripada kisah bapa kita. Kita buat apa? Jadi Allah pun mengatakan selepas Adam dia dekat dengan pokok tu kan, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kita guna dalam surah Al-A'raf ayat 22 hingga 23. Okay, apa yang Adam buat? Jadi kita baca dekat ayat nombor 22, tapi ayat 22 ni saya potong dia ada panjang lagi. Tapi kita mula dekat sini. Tengok Allah pesan, terjemahan terus ya. Rob mereka pun menyeru, bukankah aku telah larang kamu berdua? Okey, daripada menghampiri pokok itu. Dan aku pernah kata kepada kamu bahawa syaitan itu adalah musuh kamu berdua yang nyata. Boleh tak tuan-tuan tambah perkataan berdua? Saya minta tuan-tuan tambah kat sini. Kat sini ada kan kamu berdua. Kat sini tambah. Mengatakan kepada kamu berdua. Kena tulis berdua. Sebab apa berdua? Dekat sini kita jumpalah huma berdua. Allah kata huma berdua. Maksudnya Adam dan Hawa. Kuma dua. Tilkuma dua orang. Lakuma dua orang. Lakuma dua orang. Lepas tu doanya pun bentuk kami. Rabbana na lana hamna. Sebenarnya kita nak menepis, nak membangkang, nak menolak pendapat yang mengatakan bahawasanya Hawa lah penyebab kepada Adam ni pergi langgar perintah Tuhan tu. Perempuan lah ni, sebab Hawa lah ni, dia telah menyebabkan
Adam melanggar perintah Tuhan. Sampai yang ada cerita kata Hawa telah berpakat dengan iblis untuk menyatukan Adam. Sampai macam tu. Tapi kalau kita baca betul-betul dalam ayat Quran, Allah tak cakap Adam je. Allah kata apa? Kamu berdua. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Dua-dua itu bersama-sama telah memakan buah yang Allah larang daripada sebatang pohon. Bukan Adam saja yang makan, disebabkan apa? Disebabkan Hawa. Tapi dua-dua itu bertanggungjawab. Macam mana kita tahu berdua? Kalau kita baca dekat doa itu, Adam dan Hawa, Allah kata, Qala. Allah panjang, mereka berdua. Maknanya dua-dua mengaku bersalah. Mereka berdua berdoa kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua merayu, berdoa pada Allah. Maknanya Hawa bertanggungjawab. Adam mengambil sikap bertanggungjawab. Mereka ni dipanggil apa? Dipanggil mereka orang yang ada responsibility. Mereka orang yang mengaku untuk bertanggungjawab. Bukan Adam kata, sebab kaulah Hawa, engkaulah bertanggungjawab. Tak. Ayat ini menunjukkan bahawa dua-dua itu mengaku bersalah. Bukan Adam seorang, bukan Hawa seorang, tetapi kedua-duanya. Mereka mengatakan apa? Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampunkan kami, merahmati kami, pasti kami termasuk dalam golongan orang yang rugi. Kemudian dekat sini kita dapat belajar tahu apa tak? Dapat belajar, tengok ya. Okey, daripada doa Nabi Allah Adam dan Hawa tadi tu, kita dapat belajar ada 3 isu. Isu pertama, kita dapati mereka berdua orang yang mempunyai sifat apa? Bertanggungjawab. Mereka tidak salah menyalahkan antara satu sama lain. Yang kedua, ni kita kena belajar. Kita kalau dah buat salah, jangan tunding jari pada orang lain. Sebab engkaulah aku macam ni. Sebab engkaulah. Tidak. Orang beriman, dia meniru perbuatan bapa dan ibu kita. Dah kita buat salah, kita tak perlulah nak babitkan orang lain. Kita mengakulah bersalah. Lepas tu yang kedua, kita dapat belajar perbuatan melanggar perintah Tuhan, dia disebut dalam kategori kezaliman. Yang ketiga, kita dapat belajar apa? Daripada doa Nabi Allah Adam dan Hawa tadi itu, ada 2 tindakan setelah orang yang melakukan kesalahan. Nombor 1, dia boleh menyesal dan bertaubat, atau pilihan kedua, dia tak nak bertaubat dan dia menyesal. Boleh jadi. Sebab apa? Sebab waktu kita baca ayat ni, kita dapati Adam dan Hawa mengambil jalan, mereka minta apa? Jika engkau tidak mengampunkan kami dan merahmati kami, pasti kami termasuk dalam golongan orang yang rugi. Maknanya ada orang seperti Adam dan Hawa, mereka mengambil jalan, dah melakukan kesalahan, mereka menyesal dan mereka taubat pada Allah Azza wa Jalla. Okey. Adakah taubat Adam ini Allah Ta'ala terima? Allah Ta'ala terima tak taubat Adam ni? Terima. Allah Ta'ala terima kan?
dalam masa yang sama. Satu benda yang kita kena ingat. Doa ni siapa ajar? Allah yang ajar. Betul. Doa ni sendiri sebenarnya Allah yang ajar pada Adam. Maknanya Allah Ta'ala marah tak dekat Adam tu. Nampak lagi kan? Kita nampak lagi, memang Adam tak bersalah. Macam kita tak bersalah. Allah sendiri sebenarnya yang ajarkan Adam macam mana kau nak bertaubat. Macam mana kita boleh kata macam tu? Jawapan dia. Maknanya kan kita belajarkan kalau orang berdosa, Allah murka kan? Contoh kan? Tapi Allah sendiri mengajar kepada Adam, engkau ucaplah doa ni. Macam ni kita nak tahu dia. Jom kita baca ayat selepasnya. Dia nak habis dah. Dekat sini jawapan dia. Dekat sini. Suratul Al-Baqarah ayat 37. Muka surat 66. Allah kata apa? Okey. Allah kata, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. Maka Allah kata, kemudian Adam menerima daripada Rabbnya beberapa kalimah. Nampak kat sini. Kemudian Adam menerima daripada Rabbnya kalimatin, beberapa kalimah. Apa kalimah tu? Kalimah tu kalimah. Kalimah tadi itulah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah kalimah tu. Okey. Lepas tu Adam pun ucaplah. Kan Adam terima daripada Rabbnya beberapa kalimah. Lalu Adam pun ucaplah kalimah tu pada surah Toha yang kita baca tadi dan surah Al-A'raf tadi. Maka Allah Ta'ala buat apa dengan kalimah tu? Fataba alaihi. Lalu Allah menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya ialah yang maha penerima taubat lagi maha mengasihani. Okey. Ada satu lagi. Ayat last sekali. Nak belah. Ayat satu lagi. Tengok dalam surah Toha ayat nombor 122. Ayat ni. Dekat sini. Yang menunjukkan bahawa Adam ni Allah yang ajar dia, mulianya Adam. Tengok sini. Ini penting juga ni. Tengok ya, selepas dia makan kan, dia telah buat maksiat tadi tu. Ayat nombor 122 ni. Allah kata apa? Thumma ishtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Okay. Kemudian Rabbnya memilih dia. Nabi Allah Adam ni, Allah pilih dia jadi Nabi. Allah juga telah memilih dia, diberikan jalan untuk dia bertaubat. Maknanya Allah tak murka dekat Adam ni. Maknanya bersalahnya Adam tu tak sama macam bersalahnya Iblis. Lepas tu Allah buat apa? Fataba alaihi. Lalu Allah menerima taubatnya. Wahada. Dan Allah beri kepada Adam itu Allah membimbing Adam dengan hidayah. Jadi di sini kita dapat mempelajari bahawa apa yang berlaku kepada Adam itu sebenarnya sudah ketentuan susunan dari Allah Azza wa Jalla. Di sebalik ketentuan itu, kita dapat belajar banyak perkara dalam hidup kita. Kerana dia adalah bapa kita. Okey. Jadi kita dapat belajar apa taubat Adam tu rupanya Allah yang beri. Adam pun minta pada Allah. Allah terima taubat Adam.
Walaupun kita belajar tadi, ingat ya, walaupun kita belajar tadi Adam buat tu sebenarnya tak sengaja. Dia lupa. Dia tak tahu pun iblis tu sebenarnya telah bersumpah dengan nama Allah. Kan? Sehingga kan Adam mengingati sumpah dengan nama Allah tu menunjukkan Allah kot yang suruh. Menyebabkan Adam telah tersalah memahami. Tetapi tetap Allah menyebutkan tentang ruang untuk menyesal, mengaku bersalah dan bertaubat pada Allah. Jadi itulah petunjuk yang Allah nak kita ambil daripada kisah Nabi Allah Adam. Kita ni pula sangat jauh berbeza dengan Adam. Kita memilih sendiri dengan sengaja untuk melakukan dosa. Tapi sayang, 1000 kali sayang, tidak diambil peluang untuk bertaubat kepada Allah. Jadi fikir-fikirkan, sampai-sampaikan. Alhamdulillah, selesai kita untuk siri yang ke-8 pada malam ini dengan kita dapat mempelajari 4 perkara, 4 kemusykilan tentang kisah Nabi Allah Adam alaihimussalatu wassalam. Jadi minggu depan pula, 2 minggu lagi kita nak belajar tentang apa? InsyaAllah pada 2 minggu yang akan datang kita akan tamatkan kisah Nabi Allah Adam ni dengan kita akan bincangkan syurga yang Nabi Allah Adam duduk tu, syurga dunia ke atau memang syurga yang betul-betul kita nak pergi. Kemudian kita nak menganalisis berlaku perdebatan Nabi Adam dengan Nabi Musa. Sebab Nabi Musa ni seperti menyalahkan Adam kerana telah melanggar perintah Tuhan tu. Dan apa jawapan Adam? Dan kita akan belajar tentang hikmah penurunan Adam ke muka bumi ni. Sebab ada orang mungkin dia akan kata macam Nabi Musa. Kalau kau tak langgar perintah Tuhan tu, tentu kita semua dalam syurga. Kan? Tapi pada hakikatnya, syurga yang Adam duduk tu bukan untuk dia tinggal dekat situ selama-lamanya. Ini kita akan bincangkan hikmah penurunan Adam ke muka bumi. Maknanya 2 minggu akan datang, siri yang ke-9, kita akan tamatkan bab yang pertama, kisah Nabi Allah Adam alaihimussalatu wassalam. Kemudian kita masuk kisah Nabi Allah Nuh alaihimussalatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Ada sebarang pertanyaan, nak ada perkongsian, boleh kongsikan tuan-tuan perempuan, silakan. Belum kita tangguhkan majlis ilmu kita pada malam ni. Sikit Ustaz yang mengenai apa tu fata ba'alai, maknanya dosa Nabi Adam ni dah terampun lah maksudnya kan. Jadi sekaligus dia menolak doktrin Kristian yang kata original sin tu apa tu dosa Nabi Adam tu diwariskan kepada generasi manusia. Jadi ayat tu maknanya dengan jelas dia memadamkan apa klaim orang-orang kafir yang beragama Kristian ni yang mengatakan kita ni mewarisi dosa tu. Allah A'lam Ustaz. Terima kasih, jazakillahu khairah atas perkongsian tersebut. Betul, sama sekali. Dan kisah Nabi Adam ni jugalah merupakan salah satu cara nak mematahkan kepercayaan orang Kristian tentang Nabi Isa. Macam mana nak patahkan tu? Kalau mereka menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan ataupun Tuhan kerana Nabi Isa itu lahir tanpa bapa, kan? Sepatutnya yang lebih lagi menakjubkan adalah Adam, kan? Sebab Adam lahir
bukan sekadar tanpa bapa, tanpa ibu lagi. Betul tak? Maknanya kalau nak dibandingkan keistimewaan Nabi Isa dari sudut lahir dia tanpa bapa, sebenarnya lebih hebat lagi Nabi Allah Adam. Tapi kenapa orang tak angkat Adam? Jadi isu Adam ini merupakan isu yang Nabi SAW gunakan untuk berdialog dengan paderi, dengan orang Kristian daripada Najran yang datang bertemu Nabi SAW ketika Nabi berada di Madinah, seperti mana yang ada terdapat di dalam surah Ali Imran. Wallahu alam. Terima kasih atas perkongsian. Ada siapa-siapa lagi tuan-tuan boleh berkongsi maklumat sebelum kita tamatkan pengajian kita pada malam ni? Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Puan. Ayat 16 yang surah apa ya tadi? Yang Ya. Iblis kata dia salahkan Tuhan kerana dia tersesat. Macam mana Iblis boleh salahkan Tuhan ya? Ya, maksud dia kejap. Dia salahkan Tuhan tu maksudnya sebabkan perintah Tuhan tu mengagungkan, memuliakan Adam tu lah yang menyebabkan dia dihalau keluar daripada syurga. Dia maksudnya kalau tak wujudnya Adam tu, tak adalah dia di peristiwa dia kena sujud pada Adam kan. Itulah maksud dia yang dia kata fabima aghwaytani. Dia kata dekat ayat ni lah, fabima aghwaytani. Kerana engkau telah menyebabkan aku tersesat. Ialah sebab daripada wujudnya cerita Adam tu, Iblis kena sujud pada Adam. Jadi apabila Iblis tidak mahu sujud kepada Adam, menyebabkan Iblis itu termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah sesatkanlah, menyebabkan mereka terkeluar daripada menjadi makhluk yang mulia, dihalau mereka daripada syurga. Itulah maknanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Jelas Puan? Ya, okey. Terima kasih. Okey, sama. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah pada 2 minggu lagi akan datang. Jadi saya mohon ampunan maaf jika ada kelemahan pada nota yang saya kongsikan, juga pada penyampaian. Salah silap mohon diberikan kemaafan. Kita jumpa lagi insya-Allah. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa antum fajadakumullahu